Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya sentiasa mendoakan agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Hamzah Abdullah, saudara ARB, begitu juga saudara Sang Bedal. Jangan bedal saya sudahlah saudara ya. Begitu juga saudara Ian Harley, saudara Zizi Muhammad, Rosli Mishah, saudara Ramzul, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din. Apa khabar sahabat? Ya, saudara Zamari LC, Jasri Zamham dan Kamariah, saudara Joka Karim, Syirik Syairani daripada Muazzam Shah Pahang, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, saudara Muhammad Kapli. Itu juga saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail. Apa khabar tuan? Moga sihat di Terengganu saudara, dari Besut saudara. Saudara Raja Kamal Raja Bazian dari Sungai Petani, saudara Ahmad Map, saudara Faizal Acoy, Puan Siti Rafiah dari Teluk Intan Perak, saudara Asri Yusof, saudara Roypa dari Dungun. Begitu juga Muhaiza Ehsan, saudara alias Abdul Latif, saudara Muhammad Razi, saudara Zek Zul, saudara Puan Rahidah Makno, saudara Puan Rusni Koringot dari Sarawak, Hafiz Azara, saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan. Begitu juga saudara Abdul Qadir, Syailah Ahmad, saudara Puan Syarifah Hafifah dari Pasar Gudang, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Muhammad Faridun Tukiman, salam pencerahan, saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan Pahang, saudara itu juga dengan saudara Abun Menem, Puan Nuriah Arsyad, Wan Lah dari Perlis Perak, dari Perlis, terima kasih saudara Abdul Wahab, saudara Puan Rubidin bersama dengan pasangannya Richard Bakri, Puan Robiah Hussein, begitu juga Abu Nem, salam Pau, salam Perhimpunan Agung UMNO, saudara Anwar Mahmud dari Kuantan Pahang, saudara Mat Zaidi, Puan Hamidah Kamat, saudara Hashim Alias daripada Melaka, saudara Syahar Ibrahim, saudara Limut, gitu juga saudara Ramzul, Puan Nuriah Arsyad, Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Puan Fazila Ismail, saudara Abike, saudara Ramli Iringan, Raja Syahrizat. Apa khabar aku? Saudara Abdul Qadir, moga sihat selalu katanya, terima kasih. Saudara Norwich, Puan Umi Kalsum, saudara Bakat Ahmad, Abike, saudara Samsul Anwar, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Lim. Apa khabar? Puan Nur Aziah Azizan dari Olopongsu, saudara. Dia kata itulah meriah di PLC. Memang meriah hari ini, insyaAllah saya laporkan nanti. Saudara Asri Yusof, saudara Muhammad Yusuf Ishak, terima kasih. Dilia Ayuna, Lim Bun Chiang, good evening. Saudara Josephine Tan, Kazani, Wan M. Bakri, salam perjuangan, Lucky Flavor. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Badrul Zaman, saudara Bin Arsyad, saudara Rosmini dari Pontian Johor, Ali Osman, salam dari Melaka katanya, saudara. Saudara Puan Hajah Comel-Comel, Hoi, apa khabar? Terima kasih. Baik, saudara Muhammad Razali, salam pencerahan. Saudara Hajah Comel-Comel, kita juga dengan saudara Daeng Maga Asing, waalaikumsalam. Saudara Anwar Saleh dari Tumpat Kelantan, saudara Muhammad Yusuf Baharum, Puan Marbiah Abdullah dari Pandan Jaya, saudara Mustafa Ilyas, saudara Abdul Aziz Rahman dari Tanjung Karang, saudara Ismail Abu Hassan, begitu juga Ramli Iringan, saudara Abdul Rahman, Puan Nursyidah Kasim, ya saudara. Ali Osman dari Melaka, semoga sihat semua. Mangku Bumi pun ada, saudara. Saudara Omar Ramli dari Mekah. Ya, saudara Omar Ramli, moga sihat walafiat di sana. Apa khabar orang di Mekah? Rasanya panas tak di sana? Tolong hantarkan berita sedikit. Teman-teman kita tanah air nak tahu juga. Ya, saudara Tuan Haji Omar Ramli. Moga anda memperolehi haji yang mabruk. Saudara Omar Ramli sekarang ni beliau berada di Tanah Suci Mekah. Berikan salam untuk teman-teman semua. Saudara Zack Eli dari Shah Alam, saudara Norizwan dari Kuantan. Begitu juga saudara Mat Spana, saudara Mustafa Abdullah, saudara Hazar dari Terengganu,
Saudara Mat Rin, apa khabar? Tak datang Kuala Lumpur ke Mat Rin? Saudara Ramli Iringat, Puan Nursidah, Ibjah, Salam Madani, Saudara Kamarul Osman, begitu juga Khayyum Amri, Saudara Kamarul Azhari, Saudara Mustafa Abdullah, Saudara Benit, Saddam Hussein, salam dari Kelantan katanya. Dah kena 3 biji dengan Selangor. Terima kasih Saudara Mat Rin, cari saya kalau jumpa besok lusa. Saudara Omar Ramli, cuaca panas. Semoga dia kata, menurut Saudara Omar Ramli yang berada di Tanah Suci Mekah sekarang ni, cuaca panas dan 40 darjah Celsius. Banyakkan minum air, Saudara Omar Ramli. Saya mendoakan agar anda mendapat haji yang mabrur, selamat menunaikan ibadah haji dan bersyukurlah kerana mendapat rahmat ilahi, menjadi tetamu Allah. Ya, Saudara Syahrani Salmah dari Sri Iskandar, Puan Asbah binti Atan, saudara. Salam cinta damai. Saudara Syam dari Kelantan, Yang King Fazmid dari Temasek, Yang King Fazmid daripada Singapura, saudara, Temasek. Saudara Mat Spana, kebenaran tetap bersama dengan bosku. Saudara Zamri Abdullah, begitu juga Benit Iru, saudara ini Jaharudin Kekanda Zainal, ya saudara. Abu Seman Hashim, selamat malam. Terima kasih Saudara Omar Ramli yang kini berada di Tanah Suci Mekah, saudara. Samalah kita mendoakan agar beliau mendapat haji yang mabrur. Jangan lupa waktu saudara di Arafah nanti tolong telefon kita, hubungi kita, sebab kita pun nak juga duduk di tengah semayang berdoa. Kerana doa yang terbaik, saudara, yang kata orang lah, kata para ustaz, katanya doa yang dimakbulkan, antara tempat yang mustajab sekali ialah waktu hari ukuf di Arafah, saudara. Jangan lupa doakan kesihatan saya, saudara Omar Ramli. Saya juga mendoakan anda pergi seorang diri ke atau dengan isteri atau dengan keluarga. Saudara Zul Razali dari Kok Lanas, Puan Robiah Osman, Saudara Razak Yusof, Saudara Ahmad Hazimi dari Tumpat. Katanya di Tumpat hujan, ya saudara. Puan Nurzila binti Yahya. Terima kasih Saudara Tok Man hadir, tolong bantu saya. Terima kasih Pok Leh. Dan teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe. Sama-sama itu saudara, sama-samalah kita berdoa agar Saudara Omar Ramli mendapat haji yang mabrur, saudara. Baik saudara, yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Saya mohon maaf kerana laju sangat naiknya dan pencerahan perlu saya lakukan. Saudara Siti Norehan, UMNO tetap pujian hati, kata John Kelabu dari Sungai Petani, Puan Nur Maria, dan juga saudara Sodin dari Keluang, Johor. Saudara, hari ini hari Rabu tanggal 7 Jun. Ia merupakan hari yang ke-1175 virus itu masih melanda. Saudara Nurdin Malik, saudara, begitu juga saudara Didi dari Labuan, Puan Nur Samba, saudara Adib Hussein, Haikal. Selamat malam semua. Saudara, hari yang ke-1175 virus itu melanda negara kita, saudara. Berhati-hati dia, saya harapkan agar anda menjaga kebersihan diri, melakukan penjarakan sosial. Mana yang datang ke Kuala Lumpur, bila hadir ke Perhimpunan Agung UMNO, pastikan anda melakukan penjarakan sosial, jangan rapat-rapat sangat, dan kalau boleh pakailah pelitup muka. Saudara, penyakit datang kita tak tahu, saudara. Terima kasih Saudara Fahmi Lia, Saudara Ismatin Ahmad dari Bandar Pusat Jengka. Terima kasih Saudara Mat Spana. Jangan lupa saudara, Puan Suraya, like, share dan subscribe. Itu sajalah penghibur saya, saudara. Dan seperti biasa, Haikal ni bos, siapa Haikal yang mana satu Haikal? Kadang-kadang nama banyak sangat, ya. Dan jangan lupa saudara, kita mencari rezeki yang baik. Oleh itu, kalau teman-teman yang mempunyai produk yang mahu saya wawarkan, saudara, silalah hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar memasarkan setangi Al-Bakhurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab yang dihasilkan daripada pati kayu gaharu. Saudara Azlin, Saudara Merah Daim. Itu juga Saudara Mak Rosli, Ana Zek. Saudara, kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah dengan dendeng manis Siti Farehah dan
juga simpulan kasih Cik Siti. Boleh hubungi beliau. Harga memang harga rahmah, saudara. Lebih-lebih lagi, kalau saudara memesan dendeng manis Siti Farehah sesuai untuk buat lauk, makan dengan apa saja pun sesuai. Dengan roti pun lagi sedap, saudara. Dan jangan lupa popiah sira Lady Maria. Sambil-sambil kita melabur ni, saudara, sambil-sambil itu kita makan popiah sira Lady Maria. Rangup, pedas, manis dan mengasyikkan. Hubungi saudara Nizam di talian 011-435-1203. Dan kepada teman-teman yang ingin berniaga, tak ada modal, tak ada barang nak dijual, boleh. Itu melalui dengan syarikat Emirus Super Carrier. Boleh hubungi Puan Rose Chun di talian 012-759-17. 012-257-5917. Sekali lagi saya sebut, 012-257-5917. Sebab dia masakan makanan sihat berasaskan oat. Ini makanan sunnah secara ada kurma dalamnya, ada madu, ada delima, apricot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan kolagen. Dia adalah untuk menambahkan tenaga, mengenyangkan perut kita awal pagi sesuai makan ni, saudara, untuk mengimbangkan tahap kolesterol dalam badan serta mengimbangkan nutrisi. Hubungi Puan Rose. Untuk nak berniaga tak ada modal, tak usah, tak payah, saudara. Hubungi Puan Rose, beliau punya produk, anda boleh jadi ejen kepada beliau. Terima kasih Syahri Hamzah. Salam Cikgu Pencin dari Kuala Perlis. Ya, saudara Syahri Hamzah, Cikgu Pencin. Sama juga macam Pak Nazil kita pun Cikgu Pencin juga tu, saudara. InsyaAllah kalau saya pergi ke Perlis nanti, saudara Syahri Hamzah, saya akan hadir, saudara. Baik, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini bagi saya lah elok dan sesuai untuk kita hayati bersama. Ini kiriman teman-teman. Sekali lagi saya perlu ingatkan bahawa saya bukan da'i, bukan juga ustaz yang bertauliah. Tapi bila teman-teman mengantar kiriman kepada saya rasa sesuai untuk dibaca, sesuai untuk penghadapan kita, saudara. Kerana sebenarnya, saudara, setelah kita memperoleh nikmat iman dan Islam, saudara, antara nikmat yang terbesar yang kita perolehi daripada Allah SWT adalah berbicara dengan lidah. Nikmat kemampuan menjelaskan isi hati dan kehendak. Tuhan anugerahkan kita lidah. Kalau tak ada lidah, tak boleh nak berbicara. Sepatutnya itu juga adalah antara nikmat anugerah ilahi. Walaupun lidah merupakan nikmat yang besar, namun saudara, kita perlu mengetahui lidah yang berfungsi untuk berkata-kata yang benar, kadang-kadang ia boleh menjadi seperti senjata bermata dua. Dapat digunakan untuk ketaatan kita pada Allah SWT dan dapat juga digunakan untuk memperturutkan kata-kata syaitan. Berhati-hati, saudara. Jika seorang hamba menggunakan lidahnya untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa pada Allah, maka inilah yang dituntut dan ia merupakan tanda syukurnya kita kepada Allah terhadap nikmat lidah. Saudara. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan lidahnya untuk berdoa kepada selain dari Allah, ataupun menipu, melakukan ghibah, namimah, atau memecah belahkan umat Islam, merosakkan kehormatan seseorang Muslim, atau menyanyikan lagu-lagu yang melalaikan, sebenarnya ini diharamkan dan ia merupakan kekufuran kita kepada Allah SWT terhadap nikmat lidah, saudara. Sebab itulah, saudara, lidah manusia ini menjadi faktor utama sama ada ia mengangkat darjat kita, seorang hamba-Nya si Allah, atau menyebabkan kecelakaan besar bagi pemiliknya. Alangkah ramainya manusia yang menjaga diri dari perbuatan maksiat, tetapi tidak kepada lidahnya. Lidahnya memotong dan menyembelih kehormatan orang-orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mereka tidak peduli dengan apa yang sedang diucapkan. Sesungguhnya, saudara, orang yang beriman tidak bercakap perkara yang sia-sia dan tiada faedah. Jagalah, saudara, lidahnya, saudara. Lembut saja bendanya, saudara. Kita jelikan tu. Tapi bayangkan kalau tak ada lidah macam mana? Ada warna. Itulah, jadi gunakanlah. Ini adalah sebahagian daripada anugerah ilahi yang perlu kita jaga, gunakan untuk kebaikan. Gunakan lidah untuk berdoa, berzikir, kita solat, kita membaca ayat suci Al-Quran. Bukan kita gunakan lidah untuk mengumpat ataupun mencipta dosa demi dosa, saudara. Ini hanya sekadar peringatan, saudara. Perkaranya mudah. Ya, saudara Saad, saudara Wan Syahri, Raja Rizal Iskandar, saudara.
saudara Mito binti Mutub, saudara Syahri Yahya, gitu juga Roslan Makno, saudara Mazuki Saad, Waalaikumsalam, Wan Azwa, Ion Skyrock juga. Saudara, itu saya haraplah, saya berpesan pada anda, peliharalah lidah anda. Lembut tetapi boleh menjadi tajam, selebih tajam daripada senjata yang menusuk ke sanubari, saudara. Saudara, kita santuni mutiara kata. Sebenarnya, saudara, ini bagi saya lah, ini peringatan sebenarnya, saudara, bahawa apakah anda sedar, anda ketahui, kapal perang milik kerajaan Melayu satu ketika dahulu, saudara, menurut catatan sejarahnya, kapal perang di kerajaan Melayu jauh lebih besar daripada armada perang Portugis. Tetapi, kenapakah kerajaan Melayu boleh kalah ataupun tumbang? Jawapannya, kerana adanya pengkhianat. Jadi, saudara, hayatilah kenyataan ini. Bahawa kita kena sedar, kena insaf, bahawa satu ketika dahulu, kapal perang milik kerajaan Melayu Islam Melaka jauh lebih besar daripada kapal perang milik armada Portugis. Tapi kita tumbang. Kita tumbang bukan kalah perang, saudara. Bukan kerana kalah bertempur. Tapi kita kalah kerana adanya pengkhianat. Pastikan, saudara, kita menjauhi diri kita dari para pengkhianat bangsa. Terima kasih kepada mereka yang menghantar kiriman pada saya. Kadang-kadang mutiara kata ini, saudara, untuk kita hayati bersama, untuk kita jadikan itu sebagai tauladan dan sempadan daripada kehidupan. Saudara, sambil-sambil itu jangan lupa, saya saban hari terima kasih Pak Nazil. Pak Nazil akan menghantar pada saya kiriman pantunnya. Pantun-pantun Pak Nazil ni, saudara, molek cara orang Melayu menegur. Menegur dengan pantun, dengan gurindam. Saudara, alhamdulillah Pak Nazil masih sihat di Perlis, dalam alam pesaraannya. Beliau adalah bekas guru. Ya, saudara, Sazli Idrus kalah kerana si Kitul. Pengkhianat lah tu. Apa khabar saudara Fuad Abdul Rahman? Orang Subang Jaya. Saudara Manpo, saudara Pak Ali Forever dia. Saudara, kata pantun Pak Nazil, Datin Ramlah menjadi tamu, bercincin berlian sebagai hiasan. Syukur Allah yang mengenalimu daripada sekian banyaknya insan. Pak Nazil mengajak kita untuk bersyukur kerana Allah masih sayang pada kita. Allah masih kenal kita. Kalau Allah sudah melupakan kita, na'udzubillah minaz zalik, saudara. Jadi kata Pak Nazil, bersyukurlah Allah yang mengenalimu daripada sekian banyak insan. Sebagaimana yang selalu saya katakan, kita ni di dunia ini, kalau saya letak tempat abu rokok, saudara, lihatlah abu-abu rokok tu. Begitulah kita, saudara. Tak tahu mana satu. Tidak menyerlah. Tetapi bila Allah kenal kita sebagai hamba-Nya yang menyerlahkan wajah-wajah cahaya, alhamdulillah, jangan sampai Tuhan melupakan anda. Sebab kita, saudara, kita masih ada Tuhan dan berdoa agar Tuhan terus sayang pada kita, saudara. Tambah Pak Senazir lagi, Pak Dasuki orangnya alim, bersama rakan keluar berdakwah. Benci mendengki sesama Muslim, jelas memusnahkan hubungan ukhuwah. Jadi kita sama Islam, kita jangan membenci. Sebab itu, saudara, saya selalu mengingatkan anda, dalam ruangan saya ini, jangan sesekali saya gunakan bahasa yang celupar, maki-memaki, benci-membenci. Selalu saya berpesan, kalau anda sayang pada seseorang itu, janganlah sayang berlebih-lebihan. Kerana besar kemungkinan nanti, anda boleh jadi benci. Begitu juga kalau anda benci, tak suka pada orang itu, janganlah benci berlebih-lebihan. Bimbang nanti, anda akan sayang pada mereka. Gitu Puan Aminah Jaafar, Surah Asy Yusuf. Terbaik katanya pantun dari Pak Nazil. Nasihatnya cukup berguna. Terima kasih Pak Nazil, ni pandangan Surah Asy Yusuf. Surah Asy Yusuf. Waalaikumsalam. Saudara Makno, salam dari Semenyih hadir. Semoga pencerahan malam ini dimanfaatkan, katanya. Terima kasih Saudara Makno. Sasungke, JJM Razi, Saudara Muhammad Johari, Haji Syahdan Abdul Rafa. Itu juga Saudara Nur Ali dan Khamis Naidi. Kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Ini mengingatkan saya, kita harus mengingatkan pimpinan negara. Jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kita bimbang negara boleh jadi muflis. Saudara, dan pesan saya pada anda yang ingin menyunting semula live saya ini, tak ada masalah pada saya. Tapi anda harus bertanggungjawab. Puan Pratai, Saudara Botak, Saudara Azin, anda harus bertanggungjawab atas setiap
Saudara, atas setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Saya tak mampu untuk memantaunya. Ini pencerahan ini adalah pencerahan politik sekadar memberi informasi, tidak lebih dari itu. Anda nak pakai, boleh, tak ada masalah. Saya tidak pernah pun menghalangnya. Asalkan anda harus bertanggungjawab dan suntinglah sebaik mungkin, saudara. Surah Pak Dingdak, Surah Hafiz, Nia Idris, Rosdiwan, Surah Muhammad Kamal Abu Samah hadir dari Tampin Negeri Sembilan, Saudara Mat Hassan, Salam Madani katanya. Itu juga dengan Fazilah Abdul. Waalaikumsalam. Dia kata, Waalaikumsalam, rodongku. Saudara, ingat saudara, bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsip kita, saudara. Dan kalau anda nak menghantar kiriman apa semua, tak ada masalah, saudara. Surah Azizin, dia kata, saya balik awal dari Pau. Ya, besok insyaAllah dalam pukul 11, pukul 12 ada sadalah. Carilah saya dekat ini restoran sebelah Dewan tu dah, saudara. Surah Azizin, Puan Cik Piah. Saya ikuti perhimpunan. Ada Puan Cik Piah? Ada, saya ada. Surah Azizin, bolehlah besok cari teh tarik, saudara. Kita duduk dekat Riverside tu. Saya ada Riverside Restaurant. Saudara, tapi dalam ini saya juga ingin ingatkan anda, kalau anda mahu menghantar kiriman, gunalah bahasa yang baik. Kita warga cinta damai, warga harmonis, menyantumkan setiap persoalan itu secara harmonis. Saya minta maaf, jangan sesekali menggunakan ruangan saya ini untuk mencaci, memaki hamun dan mencarut. Saudara, ingat saudara, itu pesanan saya. Kita bersahabat, saya tetap menganggap anda sebagai sahabat saya dunia dan akhirat. Saudara Azli, dia kata Tok Mat Hassan baru habis ucapan. Ya, sekarang ni Tok Mat baru habis merasmikan Perhimpunan Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri. Saudara. Baik, saudara. Saya ingin melaporkan bahawa kesan daripada cuaca panas, akhirnya sektor perikanan, akuakultur mengalami kerugian bernilai RM438,500. Ini laporan, saudara. Ini berlaku di Pasir Putih, Kelantan. Bagaimana sektor perikanan, akuakultur mengalami kerugian bernilai RM438,500 setakat fenomena El Nino. Demikian menurut Ketua Pengarah Perikanan, Datuk Anan Husin. Dia kata seramai 21 penternak dengan kerugian tertinggi direkodkan di Pahang, saudara, bernilai RM217,000, Terengganu RM108,500, Johor RM50,000, Selangor RM39,000 dan Kelantan RM24,000. Jadi kita harus bersimpati pada teman-teman kita yang menjalankan aktiviti aquakultur ataupun penternakan ikan dalam sangkar. Saya haraplah agar Kementerian Pertanian dapat memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan teman-teman kita yang melaksanakan ternakan ikan dalam sangkar dan mereka mengalami masalah, saudara. Kemudian, saudara, saya juga menerima laporan daripada Kementerian Kesihatan bahawa peratusan kes jangkitan virus itu, saudara, minggu lalu dilaporkan menurun sebanyak 99%. Terima kasihlah Dr. Zaliha. Nampak gayanya menurut Dr. Zaliha Mustafa, jangkitan virus ada penurunan sejumlah 99%. Bagaimanapun, katanya, pihaknya akan berusaha untuk mengurangkan lagi asalkan warga kita sentiasa memakai pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial. Kerana berdasarkan data sehingga 27 Mei 2023, hanya 50%, iaitu 16,335,353 penduduk Malaysia telah menerima dos. Apa itu saja. Dan sebab itu beliau mengingatkan agar semua warga melaksanakan SOP. Jadi artinya ada penurunan 9%, saudara. Baik, saudara, itu laporan tentang kesihatan kita, tentang apa yang berlaku pada fenomena El Nino, yang rugi-rugi, macam mana. Cuaca memang panas sekarang. Baik, saudara. Kita masuk segmen politik. Sebenarnya, saudara, patutlah rupanya semalam, ini semalam berduduk di Parlimen. Ahli-ahli Parlimen, mewakili parti pembangkang tak mahu. Mereka tidak mahu laporan daripada Jabatan Audit Negara dibincangkan ataupun dibahaskan di Parlimen. Saudara, kerana antara yang disebut dalam laporan tersebut, saudara, adalah isu tentang
500 buah ventilator yang ditempah oleh Kementerian Kesihatan dengan bayaran pendahuluan. Bayaran pendahuluan bukan bayaran sepenuh saja, 30 juta ringgit. Jadi yang peliknya, pembekal hanya dapat menyerahkan 136 unit saja. 130 unit saja daripada yang ditempahlah 500. Bayar awal dah dibayar 30 juta. Yang datang cuma ada 136 unit. Dan dari 136 unit itu saja, hanya 28 unit saja yang boleh digunakan. 108 lagi rosak dan tak boleh digunakan. Artinya, barang-barang yang tak berguna sampai ke negara kita. Jadi, daripada 108 yang rosak, 15 ventilator saja yang boleh dipulangkan kepada pembekal. Sementara 93 unit lagi tidak boleh dikembalikan kerana tidak ada dokumen perolehan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kepada pembekal kerana ia dibuat di bawah tata cara perolehan darurat. Itulah puncanya. Itu antara satu saja. Ada banyak lagi. Isu-isu bagaimana pembelian dan sebagainya. Itu antaranya. Jadi, sebab itulah kita mengatakan, mereka jangan kata diri mereka bersih. Sebab itu mengelupu semalam. Saya melihat bagaimana ahli-ahli parlimen, terjerit, terpekik, terlolong. Mereka tak mau bagi alasan kononnya tidak ada pernah berlaku, tidak ada dalam peruntukan undang-undang, macam-macam lah. Mereka mengelak. Sebagaimana kata Datuk Azalina Osman, ini dilakukan semata-mata untuk kita mengkaji di mana silap kita. Sebab wang yang dibelanjakan itu bukan wang mereka, ini wang rakyat. Dan wang itu diperolehi melalui dalam musim darurat yang tidak mendapat kelulusan parlimen. Jadi selepas digunakan, bila tidak lagi darurat, maka ia hendaklah dibentangkan di parlimen. Ini tidak dilakukan, sebab itu, maka apa laporan dalam pada juru audit ataupun ketua audit negara itu perlu diambil kira. Sebab selepas darurat tidak ada pembentangan. Daripada jumlah wang itu secara terperinci. Tidak ada. Main sebut kita dah pakai, ini kita gunakan tu, bukan wang ini, bukan wang rakyat. Itu tidak ada perincian. Jadi yang terbaik adalah melalui pendedahan oleh Jabatan Audit Negara. Itu baru 2020. Belum lagi 2021. Ada lagi, saudara. Sebab itu mereka sebenarnya tidak mahu. Bila sudah ada perbincangan, sudah ada perbahasan di parlimen, tentulah laporan berikutnya akan dibincangkan lagi. Banyak lagi kepincangan. Itu gambarannya kenapa mereka cuba untuk mengelak agar kertas laporan Jabatan Audit ini tidak dibahaskan. Sebab bila saya tengok, alamak, daripada 500 yang dipesan, wang tempahan awal 30 juta. Artinya ada lagi. Dia bila dia minta tu 500 unit, wang pendahuluan ataupun dia punya depositnya 30 juta. Artinya kalau ada deposit, ada lagi. Berapa ratus juta? Wallahualam bisawab. Kemudian daripada 500 yang dipesan tu, yang dapat cuma, agak pelik saja, 136 unit saja. Dari 136 unit itu, hanya 28 saja yang boleh digunakan. 108 lagi tak boleh pakai. Mereka beli busuk buruk. Maknanya asal servis, mereka ni beli busuk buruk, bersih buruk ke? Itu keadaannya, saudara. Dan daripada 28 unit ini, daripada 136 itu, cuma 28 yang boleh digunakan. Yang lain semua rosak. Nak dipulang balik kepada pembekal, tak boleh. Kerana pembelian itu kononnya dibuat secara oleh Kementerian Kesihatan. Waktu itu bukan Menteri Dr. Zaliha, orang lain, saudara. Dan waktu itu, bila pembelian itu dibuat, maka wang itu tak boleh nak dikembalikan. Sebab itu mereka tak nak terima. Berapa unit? Saya 93 unit saja. Daripada 108. Bayangkanlah, saudara, bagaimana wang negara dilaburkan, dihancurkan begitu saja. Ini bukan duit mereka, ini duit saya, duit saudara semua. Kita sebagai pembayar cukai, saudara. Wallah, apalah jadi pada negara kita. Sebab itu, apa yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini, beliau menekankan tentang tata kelola. Memang
Dalam saat dia nak memperbaiki ekonomi, yang ini perlu diselesaikan dulu. Soal ketirisan, soal rasuah, ini yang paling penting. Soal kroning, KKN ini. Kalau ini semua dapat dibendung, maka adanya unjuran hala tuju yang baru, mudah terlaksana. Tapi kalau tidak, selagi ada korupsi, selagi ada kroni, buat macam mana pun tetap tiris dan tidak mencapai kejayaan. Fadilah Abdul, apa kata saya tak nak cakap campur itu. Kita tunggulah. Kerana selepas ini tentulah kertas ini setelah dibincang di Parlimen, maka menteri yang bertanggungjawab akan menghantar kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Berjawablah anda. Bagaimana sekarang ni saudara, yang saya baca catatan daripada MyTV Online mengatakan seperti kata orang tertua, saudara, orang tertua pesan, sarang tebuan jangan dijolok. Rupanya sekarang ni bila mereka telah menjolok, buruh padahnya, saudara. Kerana terlalu gairah untuk membuktikan kononnya Perikatan Nasional ini adalah sebuah gabungan yang bersih. Pemimpinnya gairah, saudara. Memainkan isu dana judi sebagainya. Saudara, akhirnya, kesannya, saudara, akhirnya dalam jawapan bertulis di Parlimen, Datuk Seri Azlan menyatakan pihak SPRM waktu itu tidak membuka jawatan, tetapi yang terkini, ini mengikut laporan MyTV Online, pengarah kanan siasatan SPRM, Dr. Isyamuddin Hashim mengesahkan satu kertas siasatan sudah dibuka untuk menyiasat isu berkenaan. Ia sebagai susulan daripada bukti baru yang diperolehi dari seorang ahli perniagaan, Rashdan Yusof, pada 30 Mei lalu. Rashdan mendakwa beliau mempunyai bukti kukuh yang mengaitkan Perikatan Nasional dengan syarikat judi. Jadi, beliau telah membuat laporan kepada SPRM dan meminta supaya SPRM menyiasat apakah dana judi tersebut hanya diterima dan digunakan hanya oleh PBM sahaja, atau ianya dikongsi bersama-sama dalam kumpulan mereka, termasuklah Parti PAS. Jadi sebab itu, jangan menjolok sang terbuan. Jangan kata diri itu bersih. Tunggulah. Saudara. Itulah keadaannya, saudara, dalam negara kita ni berkelang kibut. Dan hari ini, sebagaimana saya tak laporkan ni, orang marah nanti. Hari ini, Perhimpunan Lagu UMNO membuka tirainya. Petang tadi, saudara, jam 3 petang, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun menyampaikan amanatnya. UMNO ni, saudara, partinya yang tutup tersusun, saudara. UMNO bila mengadakan perhimpunan, pertama-tama sekali, hari pertama, ia bermula dengan amanat Presiden. Siapa saja Presiden, dia bermula dengan Presiden. Okey. Menasihati para perwakilan. Sebagai, guideline lah, untuk para perwakilan, untuk anda membicarakan apa isu-isu yang sedang melanda negara kita. Itu keadaannya, saudara. Dan, malamnya, sebentar tadi, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Muhammad Haji Hassan, telah pun merasmikan persidangan pergerakan puteri, pemuda dan wanita. Saudara, alhamdulillah segalanya berjalan lancar, saudara. Baru sekejap lagi dah habis dah, saudara. Dan kita mengucapkan selamat bersidang. Mudah-mudahan persidangan kali ini membuahkan sesuatu untuk yang lebih baik. Kalau nak diikuti intipati apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Presiden petang tadi, saudara, pertama sekali, beliau kadang-kadang menzahirkan agar ahli UMNO dapat menjadikan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli daripada parti-parti politik yang lain. Ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parti terdiri daripada warga bangsa Melayu khususnya. Sebab UMNO ni parti ahlinya orang Melayu. Contohilah bagaimana kewalakan mereka terhadap pemimpin. Kita ni UMNO ni kena nak membedal aja. Sedangkan parti lain mereka mempertahankan presidennya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dipertahankan setengah mati oleh ahli-ahli Parti Keadilan. Sekarang ni walaupun dah dibawa ke mahkamah dan telah pun dituduh di mahkamah, tapi ahli-ahli Parti Peribumi masih mempertahankan Tan Sri Muhyiddin. Pimpinan PAS memang walak habis-habis. Apa kata Tuan Haji Hadi, itulah kata hati mereka. Tapi UMNO berbeza. Jadi Datuk Seri Zahid mengharapkan agar kita sentiasalah menjaga tentang maruah pimpinan-pimpinan tertinggi. Itu katanya. Dan beliau menegur. Ini teguran beliau sebagai Presiden. Beliau juga bimbang
atas kelekaan, kealpaan warga UMNO di peringkat akar umbi yang memegang jawatan. Saat untuk ada pemilihan, berlumba-lumba nak pegang jawatan. Nak jadi ketua puteri cawangan, ketua pemuda cawangan, ketua wanita cawangan dan ketua cawangan. Itu peringkat cawangan. Kemudian ketua puteri bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua wanita bahagian dan ketua bahagian. Itu bertempur saudara. Bahagian nak gerak berperang. Ketiganya Majlis Tinggi. Sebagai Esko Puteri UMNO Malaysia, Esko Pemuda UMNO Malaysia, Esko Wanita UMNO Malaysia dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Termasuklah jawatan sebagai Naib Presiden, Timbalan Presiden dan Presiden. Semua bila musim pemilihan, bahagian nak gerak bertanding. Tetapi bila mereka mendapat jawatan, ke mana mereka? Ini Datuk Seri Presiden menzahirkan pengungkapannya mengharapkan agar pimpinan yang telah pun diberi jawatan, mereka harus melaksanakan secara tuntas amanah yang diberi oleh ahli. Ini kena jelas. Ahli-ahli kita ni kadang-kadang ni menuntut. Tetapi kerana mungkin mereka merasakan jawatan itu hanya suka-suka. Hanya untuk bergaya. Jadilah jawatan itu tidak berfungsi di peringkat akar umbi. Ini yang digusarkan oleh Datuk Seri Presiden. Beliau mengharapkan kali ini, beliau memberi suntikan semangat agar ahli-ahli daripada peringkat ketua cawangan, ketua puteri cawangan, ketua pemuda cawangan, ketua wanita cawangan mesti bergerak seiring dengan pimpinan di peringkat Majlis Tinggi UMNO. Tak ada artinya kalau memegang apa-apa jawatan pun sedangkan tak dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Itu dia saudara. Saudara Ian, orang Abah selalu masuk ada bawa ini nak jaga pertahankan institusi Presiden UMNO. Itulah penting untuk mengelakkan daripada bata kita karam. Itu kata Nurhayati Yati. Saudara, Nurhayati Yati mengharapkan sebagai warga UMNO. Saya nak bagi tahu kepada warga UMNO supaya mempertahankan institusi Presiden, jangan dirobek, jangan dihina. Saudara Morbius, PN judi negara cabut lari tak cukup tanah. Saya sebenarnya saya tidak mau mentertawakan mereka. Saya kalaulah dalam isu apabila benar sebagaimana yang catatkan dalam kertas audit Jabatan Audit Negara itu, akan ada mereka yang akan dihadapkan ke muka pengadilan. Jadi saya tidak mau mentertawakan mereka. Ini saya anggap mereka itu musibah yang dicari. Jika itu yang berlaku, jangan kita nak ketawakan mereka. Saya mengharapkan itu memberi kesedaran kepada pemimpin akan datang. Kena ingat bahawa jawatan yang anda pimpin itu, yang anda pegang itu, yang anda sandang, bukan untuk mengkayakan diri sendiri. Perlu diingat, itu adalah amanah. Amanah ahli, amanah rakyat. Jangan anda menjual nama rakyat untuk mendapat jawatan tapi tidak melaksanakannya. Itu sudah boleh lihat macam mana semalam, hari ini pun persidangan Dewan Rakyat. Saya dah orang kata malas nak pergi ke Parlimen. Sebab tak ada apa. Perbicaraan ataupun apa yang dilontarkan dalam persidangan itu tidak berupa persidangan rakyat. Sedangkan Parlimen itulah Dewan Rakyat. Laporannya persidangan Dewan Rakyat yang seharusnya membincangkan persoalan rakyat. Saudara Jarrah, kenapa begitu? Kenapa begitu, Saudara Jarrah? Kenapa nak dibuang Presiden? Apa salah beliau? Ahli-ahli sepatutnya kewalakan itu kekal dan tak terbukti kesalahan. Kalau dia salah, mahkamah menetapkan kesalahan, barulah ini kita terperangkap. Puan Jaharah, saya nak bagi tahu. Presiden UMNO ni lencun, dicaci nista, bukan hanya oleh pembangkang, malahan oleh ahli sendiri yang terperangkap dan terperdaya dengan acuan oleh orang luar. Sedangkan orang yang mencipta segala pandangan buruk terhadap Presiden ini, waktu Dr. Mahathir gagal untuk meminta Datuk Zahid membawa ahli-ahli Parlimen UMNO menyertai parti PBM. Itu puncanya. Yang kedua, dia tidak bersetuju ahli-ahli UMNO menyertai parti PBM dan mahu menghapuskan UMNO. Jadi bila dia nak mempertahankan Dr. Mahathir waktu itu sebagai Perdana Menteri, you nak tunjuk pandai dengan I, maka dicipta adanya kes itu, kes ini. Tapi kes Majlis Shah Alam dah terbukti tidak ada kesalahan.
Tapi kerana dicipta, waktu itu dia memegang media massa dan sebagainya, maka buruklah Presiden UMNO. Dan kita pula nak percaya. Ini yang saya bukan nak mempertahankan dia sebagai Zaid Hamidi, tidak. Presiden UMNO yang dicerca oleh pembangkang kerana mereka gagal memenuhi hasrat untuk membawa semua ahli-ahli UMNO mencerita PBM. Waktu itu Dr. Mahathir cuma ada 13 kursi parlimen. Dia mengharapkan dengan waktu itu UMNO Barisan Nasional ada 79 kursi. Kalau 79 kursi campur dengan mereka ada 13, di situ ada 92 kursi. Ertinya dia adalah kedudukan yang kuat. Kerana untuk menahan kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada bekalan 42 kursi parlimen dari Parti Keadilan. Campur dengan WDAP 41, dia ada 83. Nak mengimbangi. Itu yang dia marah sangat. Jadi sebab itu dicipta macam-macam. Akhirnya, Presiden kita ni hodoh dilihat. Itu bab pertama. Bila nak bentuk kerajaan, saudara, kita dah tahu Parti Pakatan Harapan dapat 82 kursi. Saudara, sedangkan Perikatan Nasional cuma dapat 74. Waktu mula-mula nak bentuk, 73. Tapi, adanya pengkhianat daripada UMNO yang nak bawa lari 10 orang menyertai Perikatan Nasional. Dan bagi tahu pula teman-teman kita di Sarawak, UMNO dah sokong. Maka mereka pun konon nak sokong. Itulah adanya akuan bersumpah. Tapi ini dapat dipintas oleh Datuk Zaid Hamidi bahawa mengatakan itu dah tak laku. Kerana kita adanya akta anti lompat. Inilah menyebabkan kemarahan berganda pula di kalangan Perikatan Nasional. Jadi kemarahan itu diwujudkan kebencian. Yang kita ni, warga UMNO ni, Presiden bagi nak mempertahankan parti, tumpang semangkuk. Itu pulang beranda lah. Saya tak nak membela apa-apa saudara. Dan pembicaraan masih berjalan. Bukannya pembicaraan dihenti, dia luar upat. Tidak. Dan ditangguhkan pembicaraan, tunggulah putusan mahkamah. Kalau bersalah, maka dia tentulah pasti akan melepaskan jawatan. Tapi sekarang ni, belum apa-apa lagi. Yang kita ikut apa hal? Yang kita terperangkap dengan pecaturan mereka. Ini perlu anda hayati. Saya tiap-tiap malam dah bagi. Pun tak faham-faham lagi, tak tahulah. Saudara, Zami Ami, saya tak nak menuduh PN Sakau dan sebagainya. Tak usahlah, saya tak nak menuduh. Tetapi, saya nak memperbetulkan persepsi anda. Saya nak memperbetulkan persepsi anda terhadap Presiden UMNO. Orang yang bertungkus lumus mempertahankan agar UMNO tidak diharamkan. Tentulah dia akan mengundang kemarahan, kebencian yang teramat. Waktu itu oleh Dr. Mahathir. Jadi diciptalah naratif macam-macam cerita. Dan kerana dia berkuasa waktu itu yang dikatakan perbicaraan ataupun tuduhan terpilih. Kita dah bercakap, buat tak tahu. Masih lagi kita terpangkap, ikut kebencian. Kenapa kita harus benci pada orang yang nak mempertahankan UMNO? Kemudian dicipta lagi naratif. Mereka mencipta naratif saja. Zaid Hamidi ni tak nak bertanding. Bukan dia tak nak bertanding. Mereka tak dengar. Cuba dengar ucapan dia dalam Perhimpunan Agung yang dulu. Sebelum pemilihan. Dia kata soal pemilihan seserahkan pada perwakilan. Ahli perwakilan daripada Rembau minta supaya jangan diadakan pertandingan. Dan ahli-ahli 55%. 95% perwakilan bersetuju. Bukan boleh dipindah-pindah, bukan boleh dipimpin, saudara. Ahli UMNO ni pelik perangai dia, saudara. Kalau mereka kata itulah. Kalau mereka tak setujulah. Bukan sekali dua UMNO mengalami macam-macam. Kalau mereka tak setuju dengan pemimpin, mereka jatuhkan. Dan semua bersetuju tidak ada pertandingan. Tapi dibuat naratif, dicerita bahawa Zaid takut bertanding. Sebab itu maka dia menang tak bertanding. Tak sah. Saya dah fikir macam manalah dia orang ni. Kenapa tidak mahu dihayati satu persatu? Ini saya nak jelaskan sebab tadi masih lagi. Mesti suruh Zaid berundur. Untuk apa? Kerana kalaulah Datuk Zaid Hamidi berundur, orang lain yang datang, mereka matlamatnya nak bawa UMNO, nak hijack UMNO, bersetuju dengan Perikatan Nasional sebab nak tebus. Mereka nak jadi Perdana Menteri. Kalau mereka jadi Perdana Menteri, apa yang ada dalam audit ke pendedahan SPRM ini boleh ditutup. Sebab mereka berkuasa. Mereka takut sekarang ni. Sebab itu diusaha macam-macam. Dan kita sebagai ahli UMNO ni boleh terperangkap. Itulah keadaannya, saudara. Saya tak tahulah nak cakap macam mana lagi. Saudara, bila saya tengok benda begitu, masih ada lagi warga UMNO yang masih tak faham. Dan dosa Zaid Hamidi pertama tidak mahu membawa
ahli-ahli UMNO untuk mengkuburkan UMNO. Kalau ahli-ahli UMNO semua bersetuju menyertai PBM, maka UMNO diharamkan. Dan jadilah ahli-ahli UMNO sebagai ahli PBM. Tak adalah Perhimpunan Agung UMNO sekarang. Satu. Yang kedua, dosa Zahid Hamidi tidak mengizinkan ahli-ahli Parlimen UMNO untuk menyertai PBM. Walaupun terdapat lebih kurang 12 orang masa itu. Yang di Ketua Indonesia Mudin dan semua situ ramai menyertai gerombolan di sana. Kemudian, itu dosa dua. Dosa ketiga, menghalang. Akuan bersumpah itu terlaksana supaya Dr. Azimuddin dapat jadi Perdana Menteri, dihalang oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Itulah dosanya. Maka dicipta naratif, cikgu dengan murid lah. Dah lama dah mencipta, macam-macam lah. Saya dengar, bukan saya tak dengar, saya ketawa saja. Saya Zaun Razali dah bercakap. Kerana pemimpinan, dia tanya kenapa pimpinan tertinggi tidak berterus terang kepada akar umbi. Ini telah dilakukan. Tapi kadang-kadang bila majlis UMNO buat, dia orang tak datang. Dan saya tidak menyalahkan ahli-ahli perangkat akar umbi. Kadang-kadang media sosial kita ni agak lemah. Itu saya kena terima hakikat saya. Saya dah berapa malam memberi kritikan. Bagi saya lah, Saudara Mak, ini pandangan dan penjelasan yang bukan main-main. Janganlah kita, orang kata nak membela tu, membela habis-habisan. Tidak, saya bercerita yang benar. Naratif satu, bergaduh dengan Datuk Mahathir kerana tak nak ikut cakap dia. Kerana 10 hari selepas itu, terus ada tuduhan. Andainya Datuk Seri Zahid Hamidi bersetuju ikut Datuk Mahathir, tak adalah semua tuduhan tu. Malahan, dia jadi Timbalan Perdana Menteri dah, mungkin dia dah jadi Perdana Menteri dah. Bersih sebersih-bersihnya, sesuci embun pagi lah, saudara. Itu gambarannya. Saudara, dan sebab itu hari ini Datuk Seri Zahid menjelaskan, dia betul terang. Saya dengar tadi ucapannya pun bukanlah dengan cara apa. Teman kawan-kawan bertanya, kenapa Presiden UMNO tak berucap macam dulu zaman pemuda UMNO? Mana boleh. Dia sebagai Presiden parti, dia kena bercakap betul terang. Bila ucapan betul terang, tidaklah boleh berucap garang macam mana saya bercakap malam ni, saudara. Kena pelan-pelan untuk ahli faham. Jadi Datuk Zahid, beliau menjelaskan bagaimana sepatutnya kita menolak kritikan yang dilemparkan oleh pihak tertentu, terutama pembangkang, berhubung kerjasama antara UMNO dengan Pakatan Harapan. Tapi diorang narrow down, mengatakan kerjasama UMNO-DAP. Jadi sebab itu dia sebagai Presiden harus menjelaskan pada setiap perwakilan. Hari ini Dewan penuh. Para pemerhati pun tak boleh nak masuk Dewan lah sekarang, saudara. Kemudian beliau juga menjelaskan bagaimana keadaan dulu kita bersama dengan PAS dalam Pakatan Nasional. Jadi kalau mereka tuduh kita baik dengan DAP, kita berbaik dengan parti DAP dalam Pakatan Harapan. Bukan DAP parti satu-satu, berbeza dengan parti PAS katanya. PAS itu jelas. PAS dengan DAP. Pesir. Parti DAP, parti PAS. UMNO tidak. UMNO menyantuni dalam Pakatan Harapan. Sebab kita mewakili Barisan Nasional. Kerjasama dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada 3 parti. Iaitu Parti Keadilan sebagai pimpinan teraju utamanya, DAP yang mendapat 42 kursi, dan Parti Amanah. Kita kerjasama dengan 3. Tapi naratif yang dicipta satu parti. Yang lain tu buat. Macam dululah bila kata no Anwar, no DAP, no PBM. Cerita no PBM ni hilang. Ini cara orang politik mengaburi. Jadi, saudara, dalam keadaan begini, Datuk Seri Zahid menyerulah supaya ahli-ahli UMNO khususnya beliau menjelaskan tentang agenda Melayu, agenda mempertahankan agama Islam. Ini tidak lari, saudara. Agenda tentang bahasa Melayu, agenda tentang hak keistimewaan orang-orang Melayu. Hanya harapannya ada pada UMNO. Walaupun kita berada dalam Pakatan Harapan, tapi kita masih tetap dengan ideologi dan perjuangan kita. Dan ini disantuni. Jadi bila bercakap tadi, dia bercantuni oleh pihak di sebelah sana. DAP pun tak ada. Saya dengar lah tadi naratif. Saya malah sebut nama. Orang dah keluar UMNO ni, saya tak sebut nama mereka. Kononnya bahawa kita ni akan ditawan. Sebab dia dah cara baik semua. Saya kata kalau dia jadi menteri, berada dalam keadaan sekarang ni, tentulah dia akan mempertahankan sehabis-habisan. Bila dah tak jadi menteri, tak betul sajalah. Itu gambarannya, saudara. Sebab itu tadi,
Datuk Seri Presiden dalam amanatnya kepada perwakilan saudara, beliau mengharapkan, kerana kali ini Perhimpunan Agung UMNO kali ini saudara agak kritikal, kerana kita akan memasuki gelanggang pilihan raya di 5-6 buah negeri. UMNO akan turut bertanding meletakkan calon-calonnya di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Pulau Pinang saudara. Jangan lupa, insya-Allah mungkin kita dapat 10 kursi. Begitu juga di Negeri Sembilan serta di Selangor. UMNO akan masuk dalam gelanggang untuk bertanding dalam pilihan raya negeri bagi merebut jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Saya kena jelas. Sebab itu Datuk Seri Presiden mengingatkan supaya kita bekerja, menjelaskan pada rakyat. Sebab rakyat di sekarang ni memang politik hari ni. Saya tadi pergi ke Perhimpunan Agung UMNO, saya melihat ada juga jumpa kawan-kawan teman-teman bertanya dengan saya, macam mana ni? Nak tanya keadaan sebenar. Bila saya jelaskan, oh begitu. Tapi yalah, takkanlah kita nak bercerita tiap-tiap hari, letih saudara. Saudara Ion Rock sabar. Memanglah sabar. Tapi saya nak berceritakan bahawa banyak juga kalangan ahli akar umbi yang disalahartikan, yang telah dipesongkan pemikiran mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Dr. Zahid. Beliau menjelaskan juga, kita sekarang ni kena sedar diri. UMNO kena sedar diri. Parti kita telah dikalahkan. Parti kita meruyup, saudara. Tergolek dok dalam pilihan raya yang ke-15 lepas. Cuma ada 26 kursi saja. Takdir ilahi membuatkan ditutup pintu hati Tan Sri Muhyiddin untuk tidak menerima saranan tuanku untuk bersama-sama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Ini saya kata takdir. Dan bila dia tak mau, maka disantuni pula dengan UMNO yang ada 30 kursi je Perbarisan Nasional untuk membentuk kerajaan yang cukup makan 112. Kerana waktu itu Pakatan Harapan ada 82, UMNO 30. 112 cukup makan. Cina kata ngam-ngam sui. Itu saja. Dan inilah membuatkan dia orang marah sangat-sangat. Dan tiba-tiba saja UMNO yang tidak ada lagi harapan. Selepas pilihan raya ke-15, orang dah bertempik bersorak. Habis dah UMNO, lingkup dah UMNO apa semua. Bersorak mereka saudara. Tiba-tiba hari ini UMNO jadi penting. Presiden UMNO jadi Timbalan Perdana Menteri dan memegang portfolio Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Inilah membuatkan mereka marah sangat-sangat. Dan dicipta macam-macam. Dan sekarang ini orang Melayu kebanyakan duduk di luar bandar. Tentulah Datuk Seri Zahid Hamidi akan menyantuni tentang perjuangan UMNO dari rakyat untuk rakyat. Inilah dicipta naratif macam-macam. Kalau boleh, biar dia tak boleh buat kerja. Tapi Datuk Zahid Hamidi dia berterus. Jadi ini kena jelas saudara. Orang tadi saya jumpa ada 5-6 orang perwakilan. Sambil-sambil minum teh tarik tadi dekat Riverside. Ni nak tanyalah. Okey, saya kata, apakah pilihan raya kali ini satu referendum, tanya. Saya kata referendum apa bendanya? Ini bukan soal referendum. Yang dikatakan referendum macam dulu nak tubuhkan Malaysia. Maka diadakan pungutan suara seluruh warga di Sabah, seluruh warga di Sarawak. Jadi mereka bersetuju, jadilah referendum. Jadi pilihan raya kali ini adalah untuk mengenal pasti bagaimana persepsi ataupun harapan rakyat tentang UMNO. Apakah kita masih ada lagi masa depan ataupun lingkup terus. Tapi saya nak kata kita ada 191 ketua perangan UMNO bahagian. 191 ketua perangan wanita UMNO bahagian. 191 ketua perangan pemuda UMNO bahagian. 191 ketua perangan putih UMNO bahagian. Dan ketua perangan di peringkat pusat. 191, 382, 573, 764 ketua perangan. Kenapa tak sampai ke bawah? Ini persoalannya yang harus dijawab oleh perwakilan. Saya mengharapkan besok perwakilan kena tegur. Harap-harapnya. Tapi besok bukan lagi sebab besok pemuda. Mudah-mudahan. Sebab kata ketua pemuda, Doktor ketua pergerakan pemuda, dia kata ini kita nak cerita anak beranak. Saya harap besok Dr. Ikmal dan anak-anak buahnya dapat membicarakan kenapa dengan 784
ketua-ketua penerangan di peringkat bahagian tidak mampu untuk menerangkan kepada ahli. Ini sebenarnya, sedangkan kita jentera cukup. Tapi kalau bercakap soal nak duit, problem lah saudara. Kalau kata tak ada kulus, tak jalan. Ini masalah. Budaya ini perlu dikikis. Tadi saya bercakap dengan beberapa orang perwakilan. Baru dia kata, oh betul, fahamlah, terima kasihlah. Dia kata, ini bukan referendum. Ini nak menguji sejauh mana 784 ketua penerangan ini mampu tak mampu memberi penjelasan di peringkat akar umbi. Mampu tak mampu 784 ketua-ketua penerangan ini bercerita pada rakyat. Jangan tunjuk kesombongan. Ini saya tak cakap lagi soal ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri bahagian, ketua-ketua bahagian. Just ketua penerangan saja. Mereka harus mampu untuk bercerita di peringkat akar umbi. Ini bukan soal sembang kari, saudara. Ini kena jelaskan. Saya tengok tadi bila saya dengar ucapan Presiden, saya sedih juga. Saya sedih tadi kerana beliau begitu mengharapkan agar para perwakilan menginsafi sebenar-benarnya apa yang dihadapi oleh pemimpin. Saudara Muhammad Jazili, dia kata pemimpin UMNO memperbodohkan ahli-ahli bawahan. Saya tidak nampak begitu, saudara Muhammad Fazli. Ini berlaku dulu. Saya tak nafikan, itu dulu. Tapi hari ini sudah berbeza. Sebab parasit-parasit yang ada dalam UMNO sudah pun dicuci. Masih ada lagi 1-2 orang, saya kenal pasti. Masih ada lagi 1-2 orang. Tapi tidaklah segerombolan. Kalau saudara pergi dekat sungai ataupun dekat laut, saudara duduk dekat titi jabatan tu, saya lihat tu segerombolan macam ikan paku. Berselerak. Itu dulu. Sekarang dah tak ada. Ketua-ketua bahagian sekarang ni nampak gayanya, saya lihat wajah-wajah, sebab itu kali ini. Perhimpunan kali ini saya melihat ramai. Penuh tadi, saudara. Dewan tak muat nak masuk. Saya yang ada PAS pun tak boleh. Saya adalah sebagai PAS istimewa, kononnya jemputan khas saya tu. Tak boleh nak, sebab tak ada tempat duduk. Penuh sebab semua nak menghayati ucapan Presiden. Dan saya yakin besok persidangan pergerakan pemuda, puteri dan wanita juga mestilah adalah sesuatu yang dilontarkan. Dan mereka perlu menceritakan. Mesti mereka menceritakan naratif yang sebenar. Tak susah. Bukan nak perlu berucap berdegar-degar. Bukannya mesti berucap sebagai seorang ahli pemidato. Tak perlu. Sembang-sembang pun cukup. Tak perlulah nak adakan satu sebagai seorang yang pensyarah yang hebat. Tak. Ketua penerangan terangkan. Kalau peringkat cawangan, saudara, 784, saudara, 784 ketua-ketua pemuda, ketua-ketua penerangan ni duduk bersembang aja. Ni mari jap nak cerita. Sini ini keadaan. Oh, cukup. Tapi masalahnya UMNO ni budaya. Tadi saya bersembang lagi tadi dekat Riverside. Masih lagi budaya apa aku dapat. Kesannya kerana pimpinan memperlihatkan. Mereka memperlihatkan kekayaan mereka. Bila dah dapat jadi wakil rakyat, saudara, dah jadi ketua bahagian, dapat projek. Jadi mereka berbelanja. Dan orang lain tengok. Jadi apa aku dapat? Itu yang mewujudkan budaya meminta-minta. Sepatutnya tak boleh. Sudah-sudahlah. Dan kita mengharapkan. Tapi Alhamdulillah saya dah lihat di Parlimen hari ini. Di peringkat bahagian. Ada kawan-kawan saya yang menteri. Menyantuni semua. Tadi adalah 2-3 orang menteri. Habis masa sekejap duduk sembang. Ini yang diharapkan. Bukan nak memperlihatkan kekayaan. Bukan nak melagakkan dirinya. Saya bersyukur. Apa yang sedang dilakukan, diusahakan oleh pimpinan UMNO, di bawah teraju kepimpinan Datuk Zahid Hamidi, UMNO sudah melakukan islah. Cuma sekarang ini, dalam menghadapi pilihan raya akan datang. Sudah Ayub Tasik dia, pemimpin turunlah padang. Ada duit ke saya ke? Pemimpin turunlah ke padang saya. Ada duit baru kaki boleh gerak. Ini masalah saya. Masalah kita, saya lihat. Parti-parti pembangkang tak ada. Sekarang PAS dia tak tahulah. Dulu PAS saudara sanggup bawa 10 Milo. Bila ada musyawarah, ada ceramah sebab bawa 10 Milo saudara. Kita ni dah berpuluh tahun terbiasa dengan budaya haus percuma. Ada pula duit kopi. Ini masalah sekarang. Kalau kita dapat menyelesaikan masalah ini, saya rasa UMNO akan terus kembali melayarkan baterainya. Lihatlah sendiri, saudara. Dan saya lihat juga, saya minta maaf lah teman-teman dalam Parti Keadilan.
Itu hari saya dengar sungutan saudara Fahmi Fadil. Dia bimbang sebab budaya ini sudah menjangkit dengan Parti Keadilan. Terdapat kalangan ahli-ahli cabang-cabangnya yang sudah pemula bertanya, takkan tak ada apa-apa. Persoalan ini, kalau berterusan, saya rasa Keadilan juga akan menghadapi masalah. Begitu juga dalam Parti Amanah. Kalau ahli-ahli peringkat akal umbi mula bertanya, takkan tak ada apa. Kalau itu dipersoalkan, saya rasa itulah satu suasana yang boleh menjerut parti mereka dalam masalah sebagaimana yang dialami oleh UMNO dalam musim-musim pemilihan yang lalu. Tapi hari ini, saudara, bila saya pergi tadi, saya nampak bahawa mereka sanggup mengeluarkan belanja sendiri, sudah pun ada aura perjuangan dalam tubuh badan mereka. Saudara, besok saya akan melaporkan apa yang berlaku pada pergerakan pemuda UMNO. InsyaAllah, petang besok dalam pukul 3 atau pukul 4 petang, saya akan berada di PWTC melaporkan untuk anda. Izinkan saya berundur diri. Mudah-mudahan kita dapat jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih.